Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel Akif Aiman. Yang mana dalam YouTube channel ni aku suka nak kongsikan info-info menarik. Tapi yang mana baru tengok video ni, siapa yang belum follow, silalah follow. Dan jangan lupa tekan notification supaya hangpa boleh dapat info daripada video aku yang akan datang. So let's enjoy it. Dalam video aku kali ni, aku nak ceritakan pasal seorang wanita yang pernah jadi pembunuh bersiri. Dan cerita ni famous pada tahun 1880-an ke 1890-an dengan nama The Worst Woman on Earth, iaitu perempuan paling teruk di dunia. Dan setengah orang anggap dia ni adalah Jack the Ripper. So dalam cerita aku kali ni, aku nak cerita pasal seorang perempuan yang nama Lizzie Halliday ataupun dengan nama Eliza Margaret McNally. Yang mana Lizzie ni dia dilahirkan pada tahun 1859 di County Antrim, Ireland. Dan selepas pada tu, family dia ni berpindah ke Amerika Syarikat pada umur dia 3 tahun ke 8 tahun. Dan pada tahun 1879, Lizzie ni dia berkahwin dengan seorang lelaki daripada Greenwich, iaitu bernama Charles Hopkins. Dan mereka ni dikatakan ada seorang anak, tapi anak dia ni tidak diketahui ataupun anonymous. Dan pada tahun 1881, selepas Hopkins ni mati, Lizzie ni dia kahwin pula dengan seorang lelaki yang berumur 22 tahun, iaitu Artemis Brewell. Dan lepas pada tu, lebih kurang setahun, Brewell ni pun mati. Lepas tu, suami ketiga dia, Hiram Parkinson, tinggalkan Lizzie pada tahun pertama perkahwinan mereka. Dan lepas tu, Lizzie ni dia kahwin pula dengan seorang veteran perang bernama George Smith yang berkawan dengan Brewer, iaitu ex-husband dia sebelum tu. Lizzie ni dia pernah cuba nak bunuh George Smith ni dengan cara dia letak racun arsenik dekat dalam teh George Smith ni. Racun arsenik ni dia racun yang boleh mematikan orang. Dan in same time, racun ni dia tak ada bau, tak berwarna. In same time, dia tak ada rasa apa-apa bila kita telan tu. So kalau kita minum benda ni ataupun termakan benda ni, kita pun tak tahu yang kita ni termakan racun. Pada tahun 1881, iaitu pada musim sejuk, dia larikan diri pergi ke Bellows Falls, Vermont. Dan dia tukar nama dia ke Maggie Hopkins. Lepas tu dia pernah buka satu kedai, tapi kedai tu tak lama. Sebab apa? Dia pernah bakar kedai tu sebab untuk nak claim insurans. Lepas tu polis dapat tahu dia ni kena penjara dekat penjara Philadelphia Eastern State. Dan lepas pada tu, pada tahun 1889, Lizzie ni dia tukar lagi nama dia ke Lizzie Brown. Dan pada waktu tu jugalah dia jadi pembantu rumah kepada seorang lelaki bernama Paul Halliday, iaitu seorang petani yang tinggal di Burlingame, New York. Lepas beberapa lama dia kerja dengan Paul ni, Paul start jatuh hati dekat Lizzie ni. And then kemudian mereka berkahwin. Tapi perkahwinan mereka ni tak lama juga, sebab Paul ni pernah bagi statement yang Lizzie ni ada masalah gila mentera tu, ataupun like evil witch. Dan pada bulan Mei 1891, rumah Paul Halliday ni terbakar dan menyebabkan kematian anak dia, salah seorang anak dia yang cacat, iaitu bernama John. Selain daripada rumah Halliday yang terbakar ni juga, kandang dia pun also terbakar. Dan polis syak Lizzie ni yang membakar rumah tu. Sebab apa polis boleh syak Lizzie ni? Selepas pada kes kebakaran tu, Lizzie cuba larikan diri dan in same time dia curi kuda milik Paul Halliday ni dan minta tolong daripada jiran dia untuk hantar ke Newburgh, New York. Dan selepas pada tu, polis dapat tangkap Lizzie ni. Dia dibebaskan sebab apa? Polis mengesahkan dia ni ada masalah kurang siuman. Paul pernah bagi statement yang Lizzie ni, waktu dalam perkahwinan mereka, Lizzie tak suka dengan anak Paul yang John ni sebab John ni cacat. Dan waktu Lizzie ni dalam tahanan polis, dia pernah bagi statement yang dia cuba mati-mati untuk selamatkan John, tapi mengikut keterangan polis bagi tahu yang bilik John ni terkunci daripada luar dan kunci tu ada dengan Lizzie. So faham lah. Tak lama lepas tu, Lizzie ni pergi bakar pula kilang Paul Halliday ni. Dan lepas dia bakar kilang tu, dia cuba pula nak lari dengan lelaki lain, tetapi polis dapat tangkap dia. Dan lepas pada tu, Lizzie dia kena masuk ke asylum, iaitu satu penjara untuk pesakit mental. Kalau hampa tengok dalam cerita Batman, Joker duduk dalam tu lah. So dalam masa dia dalam asylum ni, Lizzie ni dia pernah pindah randah daripada asylum lain ke asylum lain. Dan tak lama lepas tu, dia dibebaskan sebab dikatakan dia ni dah sembuh tau. Lepas tu dia balik ke rumah Paul Halliday ni. Lepas dia bersama balik dengan Paul, tak lama lepas tu Paul ni dikatakan hilang. Bila jiran-jiran semua start tanya dekat Lizzie mana Paul ni, dia bagi tahu yang Paul ni kerja outstation. Tapi jiran-jiran ni mereka ni dah macam shock something tau dekat Lizzie ni. Dan sebabkan tu jiran-jiran ni mereka start buat report. Lepas tu polis start geledah rumah dia. Apa yang dia jumpa? 2 orang mayat yang dia simpan dalam semak lalang, iaitu jerami, dekat dalam gudang dia tau. Kedua-dua mayat tu mati disebabkan kena tembak. Dan bila polis investigate apa semua, mayat yang mati
mati tu adalah Margaret dan Sarah McCallum, iaitu salah seorang jiran dia tau. Lepas tu Lizzie ni pun kena tangkap. So bila dia dah kena tangkap ni, polis start soal siasat dengan dia nak tahu kes kematian ni macam mana. Dalam waktu tahanan polis ni, Lizzie dikatakan macam tak tentu arah tau. Di same time dia ni macam meracau sambil koyak-koyak baju dia. Lepas saja kes mayat McCallum ni mereka jumpa pula mayat Paul Halliday dekat bawah lantai rumah dia. Sama juga mayat Paul ni mati kena tembak. So disebabkan tu Lizzie dia didakwa atas kes pembunuhan ini dan dia dipenjara dekat penjara Sullivan County yang mana terletak di Monticello, New York. So dekat dalam penjara ni dia dah jadi lagi tak tentu. Yang mana dia pernah mogok tak mau makan, dia serang sheriff, lepas tu dia bakar tempat tidur dia pernah cuba bunuh diri lagi. Lepas tu dan dia pernah cuba untuk kelah leher dia tau. Bila polis tanya, dia cakap dia nak cuba try sama ada dia ni boleh berdarah ataupun tak. Gila apa? Dan pada waktu tu jugalah Lizzie ni dia selalu sangat keluar dalam kereta akhbar. Dan waktu tu jugalah dia ni jadi famous. Based daripada 5 perkahwinan dia sebelum dengan Paul Halliday ni, semua lelaki yang dia kahwin ni tak pernah lebih daripada setahun ataupun 2 tahun. So dekat situ polis dah shock tau. Kebanyakannya ex-husband dia ni mati akibat daripada dia. Dan polis bagi statement yang kemungkinan dia ni dah bunuh tidak kurang daripada 6 orang. Dan pada 21 Jun 1894, Lizzie dihukum di Mahkamah Sullivan County, Ohio disebabkan kes pembunuhan Margaret McCallum dan Sarah Jane McCallum. Tetapi Governor Roswell P. Flower menjatuhkan hukumannya penjara seumur hidup di institusi mental asylum selepas pihak hospital mengesahkan yang dia tidak siuman. So Lizzie ni dia dihantar ke Matthew State Hospital. Dia diberi kelebihan tau untuk menjahit. So barang-barang menjahit ni dia dapat full access. Lepas tu kat dalam sel dia ni, dia start rapat dengan cellmate dia yang bernama Nellie Wick. Tapi dalam mereka punya rapat tu, Lizzie ni kadang-kadang dia ada rasa cemburu sikit dengan Nellie ni. Sebab apa? Nellie ni tak lama dia akan dibebaskan. Dan pada tahun 1906, Lizzie ni dikatakan telah membunuh Nellie dengan cara menikam Nellie ni 200 kali. 200 kali tu dia hanya gunakan gunting. Lepas tu pada 28 Jun 1918, Lizzie dikatakan telah meninggal dunia akibat Bright disease, iaitu penyakit jangkitan buah pinggang. So itu saja video aku untuk kali ni, yang mana aku mengisahkan kisah pasal Lizzie Halliday ataupun The Worst Woman on Earth. So kalau hampa suka dengan cara perkongsian aku, dengan cara penyampaian aku, hampa boleh consider to subscribe dan jangan lupa klik notification untuk hampa dapat info for the next upcoming video. So itu saja daripada aku. Sekian, Assalamualaikum.